Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Amir Aiman bin Syarif, nombor metrik 2221301, pelajar diploma pasca siswazah Pendidikan Islam, Kohort 9, Universiti Sains Islam Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan satu poster kajian kes yang bertajuk Pendekatan Teori Perkembangan Kerjaya Super terhadap Pasca Pemilihan Aliran Akademik, satu kajian kes. Bila bercakap soal kerjaya atau bila bercakap soal kaunseling kerjaya, ia adalah salah satu bidang dalam bimbingan dan kaunseling. Yang mana kalau kita tahu bila sebut tentang kerjaya, ia melibatkan masa depan dan juga melibatkan perancangan hala tuju seseorang, terutamanya pelajar lah, dari sudut bagaimana mereka nak menentukan hala tuju kerjaya mereka. Dan pada poster ini saya akan secara ringkasnya saya akan bercerita tentang beberapa perkara, terutama kita akan melihat satu pelan intervensi yang saya cipta dalam usaha membantu atau membimbing murid ataupun pelajar di sekolah untuk lebih bijak atau lebih bersedia dalam menghadapi atau menentukan laluan kerjaya mereka nanti. Baik, secara ringkasnya, penyataan masalah bagi kajian kes ini adalah melibatkan seorang murid tingkatan 4 dari sebuah sekolah di negeri Selangor yang telah dipilih sebagai sampel kajian atau sebagai klien saya lah. Murid ini sebenarnya memilih aliran sains dan ingin masuk ke kelas sains. Sedangkan semasa di tingkatan 3 ataupun sebelum memasuki tingkatan 4, mereka menjalani satu ujian yang disebut sebagai ujian personaliti dan juga ujian minat kerjaya. Yang mana ujian ini mereka lalui dan berdasarkan kajian ataupun berdasarkan ujian inventory yang mereka lalui ini, yang murid ni lalui, beliau sebenarnya berkecenderungan ke arah aliran sastra. Dan kebanyakan personaliti yang ada pada diri beliau pun banyak menjurus kepada aliran sastra. Jadi timbul kebimbangan dalam kalangan guru dari sudut pencapaian akademik dan kesihatan mental murid ini. Bermaksud apa? Kalau kita tahu bahawa secara umum tahu bahawa subjek ataupun aliran sains ini sebenarnya kalau kita lihat lebih sukar berbanding aliran sastra. Dan ini juga menyebabkan dan ini juga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan guru. Bimbang apa? Bimbang sekiranya murid ini tidak boleh carry ataupun tak boleh nak bawa, nak dapatkan keputusan yang baik untuk dia meneruskan cita-cita beliau ataupun kerjaya impian beliau dalam bidang yang beliau inginilah. Baik, objektif kajian apa objektif pertama, kita nak menjelaskan konsep teori perkembangan kerjaya super. Okay, dalam intervensi yang saya akan buat, yang saya buat, dia melibatkan teori perkembangan kerjaya Donald E. Super sebagai landasan teorinya. Bermaksud bertitik tolak daripada teori perkembangan kerjaya super ini, maka saya kembangkan dan hasilkan satu intervensi dengan mengambil kira 5 fasa perkembangan kerjaya super yang akan saya terangkan lebih lanjut nanti. Objektif kedua adalah mengenal pasti faktor permasalahan yang dihadapi oleh murid berkaitan pemilihan aliran akademik dengan perkembangan kerjaya. Dekat sini kita akan lihat dan bagaimana saya mendapatkan data ini adalah melalui temu bual yang dijalankan secara separa berstruktur dengan klien ataupun murid ini. Untuk kita tahu apakah faktor yang menyebabkan ataupun faktor yang menyebabkan timbul masalah apabila beliau mula untuk memilih aliran akademik daripada aliran sastra kepada aliran sains. Baik, yang ketiga, menganalisis keberkesanan teori perkembangan kerjaya super terhadap perkembangan kerjaya murid dalam memilih laluan kerjayanya. Jadi tiga-tiga objektif ini menggunakan metodologi kajian kualitatif dengan
menggunakan 3 kaedah lah secara umumnya. Yang pertama, temu bual secara berstruktur. Yang kedua, pemerhatian. Dan yang ketiga, analisis dokumen. Analisis dokumen ni melibatkan markah-markah ataupun latihan-latihan latihan dan ujian yang murid ini lalui ataupun yang telah direkodkan oleh guru kelas. Okey, baik. Untuk dapatan kajian bagi objektif pertama, teori ini melibatkan 5 fasa perkembangan kerjaya yang saya sebut tadi, iaitu antara fasanya adalah fasa perkembangan dan fasa penerokaan. Fokus kepada kajian ini adalah fasa penerokaan di mana murid ini seperti kita tahu berumur 16 tahun, iaitu di tingkatan 4. Dan fasa penerokaan ini adalah bermula pada umur 15 hingga 24 tahun. Bermakna murid pada fasa ini murid sedang mencari ataupun meneroka maklumat berkaitan dengan laluan kerjaya pilihannya. Okey. Dan dapatan objektif kedua, saya dapati ada 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan aliran akademik beliau. Iaitu 2 faktor dalaman dan 1 faktor luaran. 2 faktor dalaman adalah ibu bapa, yang mana bapa beliau sendiri menelefon pihak sekolah untuk memohon agar anaknya dipindahkan kelas daripada aliran sastra kepada aliran sains. Dan ada juga faktor minat dan kesedaran kerjaya, iaitu pelajar ini ataupun murid ni dia minat kepada kalau diperhatikan dia awalnya nak jadi seorang pemain game ataupun gamer. Kemudian bila dia buat sedikit kajian dan dia kata baik jadi programmer gamer. Maksudnya jadi orang yang buat game. So dia kata dia minat komputer ni. Jadi ini menunjukkan ada kesedaran kerjaya terhadap murid inilah. Dan yang ketiga, mengkaji keberkesanan, dapatannya adalah bila dibuat intervensi ini kepada murid, di-apply kepada murid, didapati murid menyedari tentang proses atau laluan kerjaya yang perlu dilalui. Maksudnya dia dapat satu gambaran bahawa aku kat mana ni sebenarnya dalam dia nak menentukan laluan kerjayanya. Okey. Baik. Kalau kita tengok dekat bawah tu, intervensi penerokaan kerjaya serupa, ini adalah yang saya hasilkan, iaitu garis masa kerjaya, merangkumi 5 elemen utama, iaitu minat, kemudian personaliti, potensi, maklumat kerjaya dan matlamat kerjaya. Yang mana garis masa ini murid tersebut perlu fill in ataupun lengkapkan ke semua titik-titik ataupun poin-poin yang ada di dalam garis masa kerjaya tu untuk dia sedar bahawa di mana dia sebenarnya dalam menentukan laluan kerjayanya ni. Adakah kerjaya yang dipilih sesuai dengan adakah aliran akademik yang dipilih sesuai dengan kerjaya yang diimpikan ataupun laluan kerjaya yang sedang disusun, diatur. Jadi berdasarkan intervensi yang dibuat ini, sebenarnya bila dilihat pada impak ataupun keberkesanannya, murid menyedari bahawa pada fasa penerokaan kerjaya ni sebenarnya murid tersebut masih berada pada fasa awal penerokaan sekaligus memperlihatkan tahap kesedaran kerjaya yang rendah. Ada beberapa poin terutama pada bahagian matlamat kerjaya terutamanya. Dilihat murid ini banyak meninggalkan ruangan kosong bila dia suruh mengisi, dia tak tahu nak isi apa. Okay? Dia tak ada lagi gambaran tentang apa yang dia nak perlu ada untuk dia capai kerjaya impian dia. Okay? Jadi masih berada di tahap yang rendah. Dan ada timbul juga isu bila mana dilihat dari sudut potensi akademik. Murid ini tidaklah memberangsangkan sangat, yang menunjukkan beliau nak kata tidak mampu carry pun boleh jadi juga. Okay? Dan satu lagi dari sudut maklumat tentang kerjaya, murid ini sebenarnya masih kurang pendedahan berkaitan maklumat kerjaya yang ingin diceburi dan masih belum berupaya menetapkan matlamat kerjaya dengan jelas. Ini kesan ataupun impak yang disedari daripada penggunaan intervensi penerokaan kerjaya serupa ini. Jadi rumusannya,
Teori perkembangan kerjaya super melihat bahawa perkembangan kerjaya individu adalah satu proses yang berlaku sepanjang hayat. Sebab tu ada 5 fasa tadi tu. Dan dalam konteks kajian ini, penekanan diberikan kepada salah satu fasa dalam perkembangan kerjaya tersebut, iaitu fasa penerokaan. Ya, sebab mengambil kira kepada faktor umur lah terutamanya, iaitu 16 tahun. Di mana dalam fasa ini murid masih dalam fasa mencari atau meneroka. Dan daripada teori perkembangan kerjaya super ataupun fasa perkembangan kerjaya super ini terhasil satu intervensi kerjaya dalam membantu murid ini untuk memberi gambaran besar. Poin utamanya adalah untuk memberi gambaran besar atau big picture terhadap laluan kerjayanya. Dan berdasarkan kajian ini dapat disedari bahawa kaunseling kerjaya memainkan peranan penting dalam memberi bimbingan dan kepada murid untuk menentukan hala tuju kerjayanya. Ya. Secara kesimpulan ringkasnya adalah kita sebagai seorang kaunselor ataupun dalam menjalankan sesi kaunseling kerjaya, kita membantu murid, kita sebenarnya membantu murid untuk mendapatkan gambaran besar tentang di mana dia nak bermula untuk menyusun, untuk mencapai kerjaya impiannya ataupun laluan yang dipilihnya. Jadi jika ada timbul kekeliruan, itu tugas kaunselor untuk membantu, membimbing. Dan kita bukan nak jadi penyelesai masalah kepada murid ni, tapi hanya sekadar membantu dan cuba mencari jalan keluar daripada masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Baik, itu saja daripada saya, pembentangan daripada saya berkenaan dengan poster kajian kes ini. Saya harap dapat memberi manfaat kepada pendengar dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.